Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tentang asidulan makanan. Berikut adalah merupakan ahli kumpulan 4 yang terdiri daripada Muhammad Aslam, iaitu saya, Muhammad Afizuddin, Nur Effendi, Farid Iqbal, Muhammad Nur Hazim dan Muhammad Akmal. Hai, nama saya Faris Bami Azmi. Saya akan teruskan pembentangan kami dengan pengenalan. Asidulan makanan merupakan bahan tambahan makanan yang bertindak sebagai antimikrob dan perisa makanan yang penting. Ia juga berfungsi sebagai ejen penaik dan pengimbasi dalam beberapa makanan yang diproses. Seterusnya, ia memperbaiki kualiti dan nilai makanan serta penerimaan makanan terproses dari segi rasa. Asidulan makanan juga terbagi kepada dua, iaitu asid organik dan asid bukan organik. Terima kasih kepada pembentang sebelumnya. Sekarang saya akan terangkan sumber dan bagaimana asidulan itu dihasilkan. Pertama sekali kita akan pergi kepada sumber. Asidulan makanan ini mempunyai banyak jenis. Oleh itu, sumber bagi asidulan ini berbeza-beza dan bervariasi. Antara sumber yang paling senang dijumpai adalah di dalam buah-buahan. Contohnya buah-buahan sitrus seperti lemon, limau, orange dan sebagainya. Namun di dalam buah-buahan lain juga terdapat asidulan ini. Yang kedua adalah susu. Asidulan seperti lactic acid senang dijumpai dalam semua produk susu. Yang ketiga adalah sayur-sayuran seperti brokoli, root beer dan semua sayuran hijau dan kuning. Seterusnya adalah produk yang ditapai. Produk-produk ini adalah seperti tempe, miso, kimchi dan sebagainya. Yang terakhir sekali adalah di dalam cendawan, lumut dan sebagainya. Sekarang kita akan pergi pula kepada bagaimana asidulan makanan ini dihasilkan. Seperti yang telah dinyatakan di dalam sumber sebentar tadi, asidulan makanan ini mempunyai banyak jenis. Oleh itu, proses atau cara penghasilannya juga berbeza-beza. Antaranya adalah ianya wujud secara semula jadi. Apa yang dimaksudkan dekat sini adalah asidulan makanan ini terhasil secara sendirinya di dalam buah-bahan atau sayur-sayuran. Seterusnya adalah asidulan makanan ini dihasilkan melalui proses penapaian. Antara yang termasyhurnya adalah bacterial fermentation ke atas gula, kanji, karbohidrat dan lain-lain. Seterusnya adalah proses sintetik kimia. Proses sintetik kimia ini bergantung pada asidulan makanan yang hendak dihasilkan. Antara contohnya adalah sintetik kimia ke atas acetaldehyde, malic acid dan acetic acid dan lain-lain lagi. Akhir sekali adalah proses oxidation and reduction. Antaranya contohnya adalah proses oxidation ke atas nitric acid dan proses reduction ke atas fosfat. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal dengan matrik nombor A179774. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan contoh asidulan makanan. Dapat beberapa contoh asidulan makanan seperti acetic acid, lactic acid, fumaric acid dan sebagainya. Dan hari ini saya akan menerangkan 3 contoh, iaitu acetic acid, fumaric acid dan juga succinic acid. Berikut merupakan penerangan bersertakan struktur kimia bagi contoh asidulan yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Yang pertamanya adalah asid asetik ataupun E260. Nama sistematiknya adalah asid etanoik. Ia merupakan sebatan organik cecair yang tidak berwarna dan formula kimianya adalah CH3COOH yang boleh kita lihat di sebelah kirinya. Ia digunakan sebagai pengawet, asid ataupun pelarut warna. Yang kedua adalah asid fumarik E297 atau nama lainnya adalah asid boletik. Ia berbentuk serbuk kristal putih ataupun yang hampir putih dan formula kimianya adalah C4H4O4. Ia merupakan asid makanan organik yang terkuat dan digunakan sebagai ejen perisa untuk rasanya yang masam. Yang terakhir sekali adalah asid succinic E363 atau nama lainnya adalah amber acid. Ada sebab kenapa dipanggil amber acid, kerana ia disintesiskan daripada batu amber. Kalau anda tak tahu batu amber itu apa, anda boleh search di Google. Ianya tidak berwarna ataupun putih dan bentuk serbuk kristal yang tidak berbau ataupun berbutir dengan rasa yang masam. Formula kimianya adalah C4H6O4 dan ia kurang digunakan dalam industri pemakanan, tetapi grade makanannya boleh digunakan sebagai ejen pengoksidaan dan perasa untuk mengawal keasidan sesuatu makanan. Okey,
Berikut merupakan contoh makanan yang mengandungi asidulan yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Yang pertamanya adalah untuk asid asetik. Ia boleh dijumpai dalam jeruk dan juga sos-sos yang kita gunakan di rumah kita. Sos-sos yang diproses lah, yang daripada kilang, bukan sos yang kita buat secara semula jadi. Yang keduanya adalah asid fumarik, di mana ia kebiasaannya dijumpai dalam minuman, bukan semua tapi tertentu saja, dan juga serbuk penaik. Dan terakhir sekali adalah asid succinate, di mana ia digunakan untuk mensintesiskan kanji sodium octanyl succinate dan juga untuk mensintesiskan vitamin E kalsium succinate. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafizuddin, nama matrik A1811349 dan saya akan menerangkan tentang kepentingan asidulan makanan. Jadi untuk kepentingan asidulan makanan, ia terlibat dalam proses penyimpanan sejuk beku makanan tersebut dengan cara mengawal pertumbuhan patogen. Ia akan mengawal keadaan pH ataupun mengganggu secara terus metabolisme bakteria tersebut. Contohnya, bila nilai pH ditingkatkan menjadi berasid, ia akan menyebabkan pertumbuhan bakteria itu sedikit perlahan kerana bakteria tidak dapat membiak dengan baik ataupun tumbuh dengan baik di tempat yang berasid. Seterusnya, asidulan makanan juga dapat menstabilkan pewarna makanan, mengurangkan kekeruhan, memperbaiki ciri-ciri pencairan serta menghalang pencairan. Selain itu, asidulan makanan juga dapat menstabilkan perisa makanan. Contohnya, ia dapat menambahkan rasa masam di dalam makanan tersebut. Ia juga terlibat dalam proses pembuatan cola drink ataupun air coke untuk menambahkan rasa asid di dalam minuman tersebut. Dan akhir sekali, asidulan makanan juga terlibat dalam menstabilkan ejen pengemulsi. Jadi itu saja untuk kepentingan asidulan makanan. Terima kasih. Terima kasih Hafizuddin. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kesan asidulan makanan. Kesan asidulan makanan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pertama, kesan jangka masa pendek dan kedua adalah kesan jangka masa panjang. Okey, sebenarnya banyak kesan jangka masa pendek jika kita mengambil pengambilan asidulan makanan secara berlebihan. Namun dekat sini saya akan senaraikan 4 kesan jangka masa pendek yang sering berlaku. Okey, yang pertama adalah sakit perut. Sakit perut ni boleh berlaku disebabkan pengambilan asidulan secara berlebihan. Pengambilan asidulan secara berlebihan ni akan merendahkan tahap pH dalam perut. Maka bila tahap pH dalam perut menjadi terlalu rendah, ianya akan menghakis perut dan menyebabkan ketidakselesaan dan menyebabkan sakit perut. Contoh sakit perut yang paling biasa dialami oleh pesakit yang makan asidulan secara berlebihan adalah gastrointestinal disease. Dan kalau kita tak rawat benda ni dengan keadaan segera, maka radang usus akan berlaku. Radang usus pula contohnya adalah seperti inflammatory bowel disease juga adalah merupakan kesan yang berlaku jika pengambilan asidulan makanan secara berlebihan. Okey, yang kedua adalah kerosakan kulit. Pengambilan asidulan makanan macam asid malik diketahui akan menyebabkan berlakunya penyakit kulit seperti dermatitis. Untuk pengetahuan lanjut, dermatitis ni merupakan salah satu daripada penyakit kulit yang paling biasa. Jadi apabila kita makan asid malik ni ataupun asid malik ni terkena pada kulit kita dalam jangka masa yang lama, asid malik ni akan merengsa kulit dan menyebabkan rasa terbakar dekat kulit. Okey, jadi yang ketiga adalah kerosakan ginjal. Pengambilan asid fosforus boleh menyebabkan kerosakan ginjal dan memberi kesan buruk kepada pesakit buah pinggang. Okey, asid fosforus ni sebenarnya bagus, tapi untuk pesakit buah pinggang, kita tak menggalakkan pesakit buah pinggang untuk mengambil pengambilan asid fosforus. Kerana buah pinggang kurang berkemampuan membersihkan fosfat daripada badan, mineral mungkin terkumpul dan membawa kepada penyakit seperti hyperphosphatemia. Okey, akhir sekali, kesan jangka masa pendek seterusnya adalah pengambilan asidulan makanan seperti asid fosforus boleh menyebabkan gangguan pernafasan. Okey, jadi untuk kesan jangka masa panjang pula, dekat sini saya akan senaraikan dua, iaitu perebutan gigi dan limfositopenia. Okey, macam kita tahu yang bahawa asidulan makanan ini adalah bersifat berasid. Jadi sifat asid adalah menghakis. Jadi dengan pengambilan asidulan makanan secara berlebihan dalam jangka masa yang lama, ianya akan menghakis dan menyebabkan berlakunya hakisan dan perebutan gigi. Okey, jadi yang kedua adalah limfositopenia. Okey, limfositopenia ni adalah merupakan kandungan darah putih yang rendah dalam badan. Okey, jadi jika seseorang itu mengambil asid fumarik secara berpanjangan, ianya mampu untuk menurunkan kandungan darah putih.
Yang seterusnya kita akan pergi kepada info penting dan fakta menarik. Yang pertama ialah ketika pembuatan gula-gula getah, asid fumarik digunakan bagi memperpanjangkan rasa masam ketika gula-gula getah berada di dalam mulut. Asid fumarik dapat meningkatkan perisa pada gula-gula getah. Yang kedua ialah aiskrim. Asid sitrik digunakan sebagai pengemulsi untuk mengelakkan gumpalan lemak daripada berlaku. Yang ketiga ialah ketika pembuatan minuman berperisa. Asid fumarik digunakan kerana mempunyai lebih astringensi. Astringensi memberikan sedikit rasa pahit ke atas makanan. Asid malik juga digunakan dalam kuantiti yang rendah kerana dapat membantu meningkatkan rasa keseluruhan air. Yang seterusnya ialah dalam produk campuran kering. Asid fumarik digunakan bagi mengelakkan penyerapan kelembapan dan degradasi makanan. Seterusnya kita akan pergi kepada fakta menarik. Yang pertama, pada tahun 1782, Carl Wilhelm Scheele adalah orang yang pertama yang dapat mengekstrak asid sitrik daripada lemon. Yang kedua, kebiasaannya setiap buah mengandungi 0.5 sehingga 2.0% jumlah asid, kecuali asam jawa yang mengandungi lebih daripada 10% jumlah asid. Dan yang terakhir ialah walaupun bukan antioksidan itu sendiri, asid sitrik dapat meningkatkan aktiviti banyak antioksidan. Kesimpulannya, asid dalam makanan digunakan terutamanya untuk mengubah ataupun mengawal pH, iaitu keasidan atau kealkalian sesuatu makanan. Seterusnya, pelbagai jenis asid dalam makanan mempunyai fungsi khusus apabila ditambah ke dalam makanan. Dan akhir sekali, ia juga berperanan dalam pengawetan dan antioksidan sesuatu makanan. Sekian, terima kasih. Berikut adalah merupakan bahagian rujukan. Berikut adalah merupakan rujukan yang telah kami gunakan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.